العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis-hadis Nabi SAW, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, raja Abu Bakr As-Siddiq yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu sadiqan fil jahiliyah falaqihu faqala ya Abul Qasim uqidta min majalisil qaumika wattahamuka bil aibi li abaiha wa ummahatiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni Rasulullah ad'uka ila Allah. Falamma faragha min kalamihi aslama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fantalaqa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر رضي الله عنه. ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن العفان وطلحة ابن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأسلموا. ثم جاء الغداء بعثمان بن مزعوم وأبي عبيدة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلامة بن عبد الأسد والأرقم من أبي الأرقم أسلموا رضي الله عنهم. Al-Bidayah wal Nihayah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjadi teman karib Nabi SAW sejak zaman jahiliyah lagi. Pada satu hari beliau telah keluar dari rumah dengan niat untuk berjumpa Nabi SAW. Beliau telah berjumpa dengan baginda lalu berkata, wahai Abu Qasim, ini adalah nama gelaran untuk Nabi SAW. Kamu tidak kelihatan dalam perhimpunan kaummu. Orang ramai mengata-ngatakan bahawa kamu memburuk-burukkan datuk nenek mereka. Oleh itu Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku ialah utusan Allah. Aku menyeru kamu kepada Allah. Sebaik sahaja baginda SAW selesai daripada kata-katanya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun terus memeluk Islam. Selepas itu baginda SAW telah meninggalkan beliau. Tidaklah ada seseorang pun antara dua bukit Mekah yang bergembira kerana sesuatu lebih daripada gembiranya baginda SAW kerana keislaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari tempat itu Sayyidina Abu Bakar telah pergi menemui Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Talhah bin Ubaidullah, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memberi dakwah. Maka mereka semua telah memeluk Islam. Kemudian keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar telah membawa Sayyidina Uthman bin Maz'um, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Salamah bin Abdul Asad, Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Mereka semua pun telah memeluk Islam. Dalam masa 2 hari, 9 orang telah menerima Islam hasil daripada usaha Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al-Bidayah wal Nihayah. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, ini kita membaca satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ini menceritakan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa dia melihat Aisyah ni, kita tahulah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seorang anak dia pada satu hari dia kata dia nampak ayah dia keluar. Ayah dia keluar untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana Abu Bakar ini, ayah dia ni kawan karib kepada Nabi sebelum Islam dan juga selepas Islam. Bila ayah dia jumpa dengan Nabi SAW, dia sebut dia Abul Qasim. Abul Qasim. Abul Qasim ni, Abu Qasim ni dia gelaran kepada Nabi SAW. Nabi ni dia ada anak namanya Al-Qasim, tapi meninggal waktu kecil, anak lelaki Nabi. Nabi ni lelaki tu ada dua orang, tapi dua meninggal kecil. Salah satunya Al-Qasim. Nabi sangat sayang, sebab itu dia dipanggil kan Abul Qasim, Abu Qasim, Abul Qasim. Maka kata Abu Bakar, dia kata, aku tak nampak engkau ya Rasulullah dalam majlis-majlis orang Mekah pada ketika itu. Biasanya lah Nabi ni dia adalah ada majlis orang Mekah duduk sembang sama parlimen dekat Darun Nadwah kan. Tapi tak nampak Nabi ni dia tak ikut serta bersama orang musyrikin Mekah pada ketika itu dalam majlis-majlis. Dan kata Abu Bakar ni dia buat report kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dengar orang musyrikin Mekah ni duk ngutuk engkau ya Rasulullah. Kata kerana apa? Kerana kau ni mencaci, mengkeji agama bapa dan bapa-bapa kita yang dulu, agama kita. Maka Nabi SAW dia kata, wahai Abu Bakar, aku ni adalah Rasulullah, yang mana aku ni berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya mentauhidkan Allah. Jadi bila kali pertama Abu Bakar dia dengar Nabi cakap itu, terus Abu Bakar As-Siddiq terus menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu orang yang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan orang lelaki ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tu orang yang pertama. Sebab Nabi dia turun daripada Gua Hira masa Jibril datang tu, mula dia balik tu Khadijah dulu dah Islam kan. Jadi orang dalam kalangan orang lelaki ialah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama Islam, menerima Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis daripada itu, fantalaqa anhu Rasulullah kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Bidayah wa Nihayah ni sebut, tidak adalah wa ma baina akhshabaini ahadun aktsaru sururan minhu. Kata, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat gembira. Digambarkan seperti baina akhshabaini ahad, kata, antara dua bukit tu. Tak ada di antara dua bukit tu, maksudnya benda yang sangat berharga, yang lebih gembira, lebih daripada gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman Abu Bakar, orang yang sangat hampir, yang sangat dia sayang. Kemudian apa yang Abu Bakar buat? Bila Abu Bakar dah terima Islam tu, Abu Bakar ni pada hari yang sama tu juga, pada hari yang sama dia pergi jumpa siapa? Uthman bin Affan, dia pergi jumpa Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. 4 orang dia jumpa, dia Islamkan 4 orang. Bawa jumpa Nabi, Islamkan 4 orang. Kemudian dalam riwayat ni disebut Sumaja al-Ghada, besoknya Abu Bakar tu dia pergi pula cari Uthman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abi Salamah bin Abdul Asad, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. 5 orang lagi. Wa aslamu radhiyallahu anhum. Semuanya Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Islam. Inilah kalau kita tengok bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bila sebut tentang dakwah, bila sebut tentang tabligh, ni mereka ni bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Bila dapat sesuatu benda yang baik daripada Nabi, dalam konteks inilah para sahabat dengan Nabi ni, Islam tu benda paling besar. Dapat benda yang baik tu terus bagi tahu kawan, bagi tahu, ajak untuk kepada Islam. Dalam konteks kita hari inilah, bila kita belajar sesuatu, apa-apa ilmu lah, kuliah kita pergi, kuliah maghrib, kuliah subuh, mana-mana ilmu yang kita dapat, kita perlu sampaikan. Balik rumah yang paling dekat dengan kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita dakwah, kita bagi tahu, kita ingatkan tentang apa-apa mungkin bentuk amalan, bentuk adab, apa-apa yang tak pernah kita buat yang perlu kita baiki dalam kehidupan kita. Kita kena buat, tuan-tuan ya. Kita ni bukanlah manusia yang sempurna, banyak kelemahan, tapi nak buat tu bukan satu benda yang mudah. Kita ni pula jenis angin satu badan, pula jenis telinga panas aja, pantang sikit je musim, kepiah pun terbalik kan.
jenis angin je kan. Jadi bukan senang sebenarnya sesuatu benda kita nak terapkan pada diri kita, satu. Kedua, kita nak terapkan pada anak isteri kita kan. Kalau kita buat benda baik kan, isteri dia tengok macam bagus, kata bukan aku tak kenal kau, dia kata kan, kau kenal kau lama dah tengok kan. Jadi kita ni kena dia punya level keegoan itu dia kena turun kan. Ego yang ada pada dalam diri kita, diri saya untuk diri saya, untuk tuan-tuan kita lah sama-sama. Ego yang ada pada diri kita itu kita turunkan. Satu-satu ilmu bila kita dapat, kita balik bawa, bawa anak, isteri tu, tadi abah, tadi ayah, tadi pergi kuliah, dengar adalah benda ni amalan, adab ni baik lah. Kita tak pernah buat lah, kita tak perasan benda. Ayah pun tak tahu, baru tahu sebenarnya benda ni benda bagus sebenarnya. Kita cuba amal kan, kita cuba sama-sama, ayah cuba, isteri, agak anak, ajak sama-sama buat dengan ayat yang rendah. Tak adalah kadang-kadang kita ego bagi arahan suruh buat. Dan kadang kita suara kita rendah, kita ajak isteri, suami, anak-anak kita sama-sama buat. Dan kita buat, tak semesti mereka buat, kita buat dulu. Kita buat kan. Mungkin kita berjaya, dan mungkin bila berlaku kita ajak-ajak, tiba-tiba kita tak mampu nak buat. Tengok orang rumah kita yang rajin buat kan, kita pujilah, oh baguslah kata kan. Walaupun kita tak boleh buat, kita puji. Anak-anak kita mana boleh buat, kita puji. Benda yang baik kita tengok pada orang rumah kita, suami, anak-anak kita yang baik, kita kena puji, bagi semangat. Dan untuk keluarga ni kita kena rendahkan. Sebab ini Allah, Nabi SAW sebut, Allah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullu. Nabi sebut Allah SWT ni sifat dia lemah lembut. Allah ni sifat dia lemah lembut, yuhibbul rifqa fil amri kulli. Allah ni dia suka benda-benda lemah lembut, kelembutan pada semua perkara. Maksudnya dalam kita berdakwah, dalam kita bercakap, orang ni untuk kita tak boleh paksa orang sebenarnya. Paksa payah. Kita nak paksa orang beriman tak boleh. Tapi kita boleh cakap dengan lemah lembut, bagi dia faham. Di situlah turunnya kehendak, turunnya rahmat Allah, turunnya hidayah Allah untuk kita laksana, anak isteri keluarga kita lah laksanakan, insya-Allah. Tuan-tuan mulia, bila kita dengar hadis ni bagaimana dakwah Nabi, dakwah para sahabat bila mereka menerima Islam, jadi kita cuba applykan dalam diri kita yang terbaik, insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Lillazina amanu.